بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya ialah Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram iaitu di Makkah ke Masjid Al-Aqsa iaitu di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berikut ialah 7 peristiwa yang diperlihatkan semasa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. 1. Rasulullah diperlihatkan balasan bagi mereka yang suka mengumpat. Diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku dimikrajkan, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga. Mereka mencakar muka dan dada mereka. Lalu aku berkata, siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ialah orang yang memakan daging manusia iaitu mengumpat dan menjatuhkan maruah mereka. Hadis sahih. 2. Bahaya bagi pendakwah yang melupakan diri sendiri. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tatkala saya diisrakan, saya melihat beberapa orang yang lidahnya dipotong dengan gunting daripada api. Saya bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Dia menjawab, mereka ialah para khatib umatmu. Mereka memerintahkan kepada orang-orang untuk berbuat kebaikan. Namun mereka melupakan diri mereka sendiri padahal mereka membaca kitab. Tidakkah mereka menggunakan akalnya? Hadis sahih. 3. Haruman keluarga Masyitah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, aku tercium satu bau yang sangat harum. Apabila Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril alaihi salam, Jibril menjawab, itulah bauan Masyitah iaitu tukang sikat anak perempuan Firaun dan anak-anaknya. Satu hari, ketika dia iaitu Masyitah sedang menyikat rambut anak perempuan Firaun, tiba-tiba sikat terjatuh dari tangannya. Ketika mengambil sikat itu, ia berkata Bismillah. Lalu anak perempuan Firaun bertanya, adakah kamu menyebut nama bapakku? Masyitah menjawab, tidak, tetapi aku menyebut nama Tuhanku dan Tuhan bapakmu, iaitu Allah. Lantas anak perempuan Firaun memberitahu kepada bapanya iaitu Firaun. Lalu Masyitah dibunuh bersama anak-anaknya. Hadis sahih. 4. Telapak kaki Bilal didengari di syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata kepada Nabi SAW kepada Bilal ketika solat fajar. Rasulullah berkata, wahai Bilal, abarkan kepadaku amalan yang paling utama telah kamu lakukan sejak memeluk Islam. Ini kerana aku mendengar gerakan kaki di sisiku di dalam syurga. Bilal menjawab, tidak ada amalan utama yang aku amalkan kecuali aku akan berwuduk pada waktu malam atau siang. Aku akan solat sunat dengan wuduk tersebut di samping solat-solat yang diwajibkan ke atasku. Hadis sahih. 5. Melihat Dajjal dalam dari rupa asalnya. Diriwayatkan kepada Nawas bin Saman Al-Kilabi, Rasulullah SAW bersabda, bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memudharatkan kalian. Kerana jika Dajjal muncul, sedangkan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya, bukan kalian. Jika dia muncul, sedangkan aku tidak lagi berada di antara kalian, maka setiap orang Muslim wajib membela dirinya, dan Allah lah yang menjaga setiap orang Muslim sepeninggalanku. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut kerinting dengan bola mata yang menonjol. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Iraq, lalu menyebar ke segala penjuru. Wahai hamba-hamba Allah, berpendirian teguhlah kalian. Hadis sahih. 6. Nabi-Nabi dan umatnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW melintasi Nabi-Nabi dan melihat umat masing-masing. Ada Nabi yang umatnya satu kaum, ada Nabi yang umatnya beberapa orang sahaja dan ada Nabi yang tidak berumat walau seorang pun. Kemudian Nabi melihat lautan manusia yang besar. Apabila baginda bertanya, siapa mereka? Dijawab kepada baginda, itulah Musa bersama umatnya.
Kemudian dikata kepada Nabi, angkatlah pandanganmu dan lihatlah di ufuk sana dan ufuk sana. Apabila Nabi melihatnya, dikatakan kepada baginda, itulah umatmu. Di satu antara mereka akan ada 70,000 orang yang bakal memasuki syurga tanpa hisab. Hadis Hasan Sahih. 7. Khasiat berbekam. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari untuk kalian berbekam adalah hari ke-17, ke-19 dan ke-21. Baginda bersabda, tidaklah aku melewati sekumpulan malaikat pada malam aku diisrakan kecuali mereka berkata, engkau harus berbekam wahai Muhammad. Hadis sahih.